Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadayhi bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dhal 'ula fi hadhil 'ashiyah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. وقال ابن أبي أويس كان مالك بن أنس إمام أهل المدينة إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على فراشه وسرح لحيته وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة ثم حدث، فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا وكلام الله أولى بهذا. Dan berkata Ibnu Abi Uwais adalah Malik bin Anas apabila dia menghendaki untuk membaca hadis, maka beliau akan berwuduk terlebih dahulu dan duduk di atas hamparannya sambil merapikan janggutnya. Dan dia duduk dengan tetap, dengan penuh ketenangan dan kehebatan, yakni gah. Kemudian beliau menyampaikan hadis. Lalu ditanyakan kepada beliau atas perkara ini, maka beliau menjawab, aku suka untuk mengagungkan hadis Rasulullah dan aku tidak menyampaikan hadis melainkan dalam keadaan suci, dalam keadaan duduk yang tetap. Baik, ini cerita Imam Malik rahimahullah ta'ala, pemuka mazhab Maliki. Bila dia nak baca hadis, maka dia berwuduk terlebih dahulu. Kemudian dia duduk dengan penuh penghormatan, sambil
merapikan janggutnya, sambil merapikan janggutnya. Lihyah dalam bahasa Arab dipanggil lihyah, janggut. Lihyah. Kalau lahyah, lahyain itu tulang pipi, tulang ni. Maka janggut ialah sesuatu yang tumbuh di atas lahyain, ma nabata ala lahyain wadzaqani, apa yang tumbuh di atas tulang pipi dan juga dagu, itu adalah dipanggil lihyah, janggut. Macam ni. Kita yang ni janggut, yang ni bau. Betul. Betul ke lah, bau lah. Ini janggut, semua ni masuk kategori lihyah, janggut dalam bahasa Arab. Apapun, adapun yang tumbuh di muka itu tidak dipanggil lihyah, itu bukan janggut. Begitu juga yang tumbuh di ni, di raqabah, di leher kita, maka itu tidak dipanggil janggut. Okey. Jadi beliau rapikan, tarik dia elok. Ni ada apa sejemput, tak payah duduk ni lah. Dia macam Ustaz Syafiq kan ni tu. Oh, sedap. Baik. Kemudian barulah dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim, wa kalamullahi aula bihadha. Kalam Allah lebih utama untuk dilakukan seperti ini. Maksudnya lebih utama untuk dihormati. Kita bila dengar Quran, kalau kita betul-betul tidak ada masa, tutup. Jangan biar dia berkumandang dalam keadaan tidak ada orang dengar. Kata-kata Allah berkumandang dan semua orang buat tak tahu. Kita nampak tak berapa sesuai di kedai makan pasang. Pasal orang semua menyimbang kalam Allah. Allah duk bercakap tentang itu, tentang ini. Tiba-tiba semua menyimbang. Sebab itu dilarang pasang Quran ketika kenduri kahwin. Dilarang. Tak ada siapa nak dengar Quran. Bayang kalau kita bercakap tak ada siapa dengar. Kita duk panggil, mai. Semua orang buat tak tahu dah. Ni kalam Tuhan pencipta alam. Jadi dalam ni nanti kita akan sampai bab tu. Bila kita memperdengarkan Quran pada suasana yang tak sesuai diperdengarkan, kita boleh menanggung dosa atas sebab itu. Ingat, Quran baca sunat, tapi dengar dia wajib. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka berilah tumpuan dalam mendengarnya dan diamlah, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Tak boleh buat lagu tu. Kalau rasa tak sempat dengar, tutup dulu. Saya duk buat kerja di laptop, saya tak pasang Quran di telinga, saya pasang nasyid. Pasal apa? Mata kita tumpu pada tulisan di hadapan kita. Kita tak tumpu pada Quran. Kalau nak dengar betul-betul dengan sebutan al-istima'. Istima' maksud dia dengar dengan bagi tumpuan. Itu penting. Baik, sama. Wa qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلى آخر الآية.
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu dan pada peredaran malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab, yang memiliki akal, iaitu orang yang mengingati Allah ketika berdiri dan ketika duduk dan ketika berbaring, dan berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Surah Ali Imran ayat 190-191. قال الإمام الغزالي فأثنى على الكل ولكن قدم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعا. Saya rasa macam baca dah, tak apa saya penderahir. Berkata Imam Al-Ghazali, Allah memuji semua keadaan, tetapi Allah mendahulukan al-qiyam, berdiri, dalam sebutan. Kemudian Allah menyebut pula qu'ud, duduk. Kemudian Allah menyebut pula duduk muttaji'an, duduk muttaji'an. وما كان من القراءة في القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب. Maka apa yang datang pada bacaan di dalam keadaan berdiri seseorang di waktu malam, maka itulah yang paling afdal, kerana ketika itu hati paling bening, yakni paling sunyi. Baik, Imam Al-Ghazali kata, Allah puji semua orang yang mengingati Allah, sama ada qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, atau wa ala junubihim, berbaring. Tetapi Allah mendahulukan sebutan yang berdiri dulu, kemudian yang duduk, kemudian yang berbaring. Maka bacaan Al-Quran yang paling afdal pun adalah ketika seseorang itu baca dalam sembahyang di waktu malam. Itulah yang paling afdal. Wa ma kana fi salatin fahuwa afdal, dan apa yang dibaca dalam salat itu, yang itu paling afdal. Wa aidan ma kana ala wudu'in, begitu jugalah apa yang dibaca dalam keadaan berwudu'. Wa fi kullin khairun, dan pada semua keadaan itu semuanya baik. Baca Quran tak ada wudu' pun baik, baca Quran ketika ada wudu pun baik. Nampak tu noh? Wa aidan ma kana ala wudu'in. Maksud dia yang lebih afdal adalah baca Quran ketika dalam wudu. Boleh tak baca Quran tak ada wudu? Boleh. Baca Quran, lama lah kita duk baca ni. Dia masalah taklih berwuduk ni, tak boleh tanpa wuduk, yakni wajib berwuduk dulu. Masalah massul mushaf, sentuh mushaf, hamlul mushaf, angkat mushaf, yang tu wajib ada wuduk di sisi majoriti ulama, jumhur ulama. Bila kita tidur atas katil nak tidur, wajib tak ada wuduk? Wuduk tak ada dah. Tak wajib pun, tak wajib pasal kita tak sentuh mushaf, tak angkat mushaf. Yang tu kena faham. Jadi baca Quran kalau ada wuduk lebih baik. Kalau tak ada wuduk, kurang sikit pahalanya. Adapun cerita bab sentuh mushaf, angkat mushaf, itu cerita lain. Hak tu memang wajib ada wuduk, tak ada pilihan. Kecuali kita nak pegang pendapat yang tidak kuat. Yang tu noh. Majoriti kata mesti ada wuduk. Sambung.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. Aisyah radhiyallahu anha bercerita adalah Nabi menyandarkan diri, bersandar pada ribaanku dan aku ketika itu haid, aku dalam keadaan haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hajri wa ana haidun. Adalah Nabi baca Quran, kepalanya di atas ribaanku dan aku ketika itu haid. Hadis-hadis ni semua sahih. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nak abang kata Nabi pernah duduk dalam keadaan meletakkan kepala, merebahkan dirinya atas ribaan Aisyah. Aisyah, kita pun boleh noh, pangah noh, balik tak terriba bini. Awak bang siapa balik kuliah, tak tahulah, teringat zaman muda. Boleh mak cari tak sikat rambut, ambil sikat rambut bu, bini bu, hai dia meremang juga malam tu. Dia mesra lain. Abang tak pernah abang mata kepala terriba ni. Allah, nak manja-manja, kita dah umur berapa dah. Tak noh. Baik. Tapi tak baca Quran lah, dia meremang lain tu. Lawak tu. Baik. Boleh sekali-sekala tak teh duk manja sat dengan bini. Tengok bini kata, "Hai mangkit." Duk main menyerindih tang ni. Kita banyak kerja ni. Kacau. Baik. Nabi letak kepala atas ribaan Aisyah. Dan kemudiannya Nabi baca Quran. Nabi baca Quran. Jadi nak abang kata di situ, bolehnya membaca Quran ketika mana sebahagian tubuh kita bersentuhan dengan isteri yang sedang haid. Tak dilarang. Yang haid tu isteri, bukan kita haid. Baik. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. Dan Abi Musa, daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku membaca Quran dalam salatku, wa aqra'u ala firashi, dan aku juga membaca di atas hamparan tidurku. Baik. Abu Musa al-Asy'ari, seperti mana yang kita sedia maklum, seorang sahabat yang suaranya sedap. Sehingga dalam hadis Muslim Nabi sebut, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah dianugerahkan satu seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud. Dan mizmar yang dimaksudkan itu, seruling yang dimaksudkan adalah as-saut, hasanus saut, suara yang baik, sautul hasan, suara yang baik. Jadi Abu Musa menceritakan beliau baca Quran ketika dalam salat, dan beliau juga baca Quran ketika di atas hamparan tidur. Dan kita tahu memang bila tidur, Nabi sendiri tidak akan tidur melainkan menghabiskan masa dengan bacaan Quran. Orang dulu belah dalam jaga mereka adalah Al-Quran atau apa-apa zikir. Lepas tu dia tidur, dia masuk ke alam tidur. Maka Nabi sebagai contoh tidak akan tidur melainkan membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah.
kita tidur. Kita tak akan tidur melainkan membaca Facebook dan berita Manchester United 3-0 kena dengan Manchester City. Sebelah setengah lawan duk tunggu baik. Hatu dan dia tidur tak berkualiti. Kita ni masalah tidur tak berkualiti pasal kita didedahkan dengan cahaya daripada handphone, cahaya daripada komputer, daripada TV. Kalau tengok kajian, kita mesti dapat masa sekurang-kurangnya 1.5 jam kita menjauhi daripada semua cahaya-cahaya ni. 1.5 jam, jangan tengok handset apa 1.5 jam. Subhanallah. Kalau tak boleh 45 minit sebelum tidur, jangan bagi mata ni tengok benda-benda yang jenis macam ni Dan bila kita tidur, tutup lampu. Itu yang terbaik. Tutup lampu tu. Kerana bila buka lampu, tidur dalam lampu cerah, dia mengaktifkan sel kanser. Ini doktor pula no. Saya baca lah. Saya baca. Baik, jadi hatu yang kita nak tidur, tutup lampu perhabis, supaya dapat tidur yang berkualiti. Dan habiskan masa sebelum tidur itu dengan Quran dan sebagainya. Itu yang kita nak kena cuba buat setakat mana yang boleh. Lagi nak tidur, lagi rajin baca Quran. Maka tak dapat tidak, saya yakin kalau kita nak pergi baca, nak pergi duduk di sudut bacaan Quran kita dalam bilik khas kita, kita segan. Bila dah main atas katil, lepas tu teringatlah tak baca lagi, ilmu segan nak pergi ambil Quran balik. Sebab itu banyak benda hafal, kena hafal. Al-Mulk sepatutnya duduk dalam kepala 30 ayat. Boleh. Hafal lagu Palestin semua boleh. Bahasa Arab pun boleh. Dia duduk rasa tak boleh. Boleh. Kena hafal. Banyak surah yang kita nak baca masa tidur, kita tak memangkit dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia senang. Kalau nak mangkit payah. Ya. Tak apa. Baca sekerat. Betul mangkit pergi. Seminggu Dia baca Quran selagi tak ingat, memang macam tu Kami dulu pun masa mengapai, lagi try dalam solat sunat, hafal 30 ayat, tak kira dia hilang berapa ayat. Lagi geram pasal apa tak disambung ayat tu. Lupa ayat, katalah 30 ayat, ayat 18 ke 19 lupa, nak sambung tak boleh. Tapi ayat lepas tu ingat. Paderah lu semayang tu lagi pergi tengok Quran balik. Terus dia nak lekat dalam seminggu juga. Dia ilmu samalah. Mungkin kita mula-mula apa-apa duduk atas tilam, dah hafal 30 ayat tu, baca sampai ayat 5, lupa pula dah. Kena mangkit pi bilik. Kalau kita rajin lah, kalau kita tak rajin tidur pi lah terus. Lepas tu esok tengok balik yang mana aku lupa semalam ni. InsyaAllah lama-lama dia akan, di tempat yang kita salah, kita lebih kuat ingatan daripada tempat yang kita tak salah. Biasanya lagu tu, kita menjadi imam, sangkut tentu, sangkut. Duduk tengah tarik tu, tabaqat tinggi sangkut. Saya sebab tu saya pun nak tarik tinggi lah. Tarik lupa. Dia kalau rendah tak apa. Amma yatasaalun, lupa tak apa. Perlu tarik. Amma lupa. Orang pun terkejut. Lupa. Baik insya-Allah. Sambung balik.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inni la aqra'u hizbi aw 'amata hizbi wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku membaca hizibku, yakni wirid Quranku, ataupun keseluruhan hizibku, ini daripada periwayat ni, sedang aku berbaring di atas katil. Subhanallah. Nak abang kata boleh baca Quran ketika kita di tempat perbaringan untuk tidur. Ini dilakukan oleh isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Hizbi disebut hizib ni bacaan yang kita lazimi. Maka disunatkan kalau malam tu kita terlepas daripada hizib kita, esok bangkit pagi bila sedap qada balik. Kita duk baca Al-Mulk dah 2 tahun dah, tiap-tiap malam tak tinggal suratul Mulk. Maka qada balik esoknya bila bangkit pagi terlepas. Malam tu terlalu letih sampai daripada obsession dan sebagainya, tidur tak teringat nak baca Al-Mulk sebelum tidur. Esok qada balik, baca pagi, supaya kita tak hilang semangat. Maka dianggap dia menampung yang semalam. Sama lah orang yang rajin baca Al-Waqi'ah, bila dia tertinggal, qadakan balik di waktu yang dia teringat. Baik, masuk satu tajuk yang lain. Wa yustahabbu an talbisa wa tatatayyaba lahu kama talbasu lidukhul 'ala al-amir. Allahu akbar. Disunatkan untuk kamu memakai dan berwangi-wangian untuk bacaan Al-Quran itu, untuk Al-Quran, seperti mana kamu berpakaian ketika masuk menemui seorang raja. Li'annaka munajid, kerana engkau sedang menjadi orang yang bermunajat. Kana Abul Aliyati idza qara'a i'tamma wa labisa wartada wastaqbala al-qiblah. Abul Aliyah, Abul Aliyati adalah Abul Aliyah. Apabila dia ingin membaca Quran, maka dia akan memakai serban. Dia pakai serban dan dia berpakaian, dia bawa serban, kemudian dia berpakaian wartada, memakai ridak. Ni yang orang tak tahu ni, sunat serban yang tak tahu ni, dan dia menghadap kiblat. Maksud dia walaupun duduk di rumah, Abul Aliyah ni bila nak mula baca Quran, dia pergi ambil serban, balut serban, lepas tu dia pakai baju, lepas tu dia bubuh ridak, menghadap kiblat. Jadi seolah-olah dia nak menghadap seseorang yang mulia, seorang raja. Sikit sebelum kita azan. Wa hadza likaunihi bitilawah baina yaday al-mun'imil mutafaddili bihadzal inas fa inna at-tali lil kalami bimanzilatil mukalimi lidzil kalam wa hadza ghayatut tashrif min fadlil karimil 'allam. Dan inilah keadaan yang selayaknya ketika bertilawah. Ketika bertilawah, yakni ketika membaca Al-Quran di hadapan Tuhan yang memberi nikmat, Tuhan yang maha memberi kelebihan, dengan peluang dan ketenangan ini. Maka sesungguhnya orang yang membaca sesuatu kalam, maka ia seperti orang yang bercakap dengan pemilik kalam. Maka ini adalah kemuncak kemuliaan daripada Tuhan yang maha pemurah lagi amat-amat mengetahui. Bila kita baca Quran, macam kita bercakap dengan pemilik kalam itu, yakni Allah.
Macam kita bercakap dengan Tuhan. Tak heran Abul Aliyah dia pakai segak-segak, bubuh serban dan sebagainya, baru dia baca Quran. Maka inilah kemuncak kepada kemuliaan yang sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Baik, kita berhenti untuk azan. وقال معن بن عيسى كان مالك بن أنس إمام أهل المدينة إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب. Cerita yang sama macam tadi, cuma ada tambahan. Berkata Ma'an bin Isa adalah Malik bin Anas, Imam Ahli Madinah. Apabila ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mandi dan dia akan memasang bakhur. Tu yang kita pasang ni, keminyan, yang bauan wangi tu kita panggil apa? Ni bau kita duk bau ni lah, asap. Asap yang dipakai itu sunnah. Dan dia akan memakai minyak wangi. Nampak no? Imam Malik bila dia nak baca hadis Nabi, dia mandi dulu, lepas tu rumah dia perasap dengan wangian, asap wangi, kemudian dia sendiri pakai minyak wangi. Wa idza rafa'a ahadun sawtahu 'indahu qala ughdud min sawtik. Apabila seseorang mengangkat suara di sisinya, maka Imam Malik akan berkata, rendahkan suaramu. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, kerana Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu di atas dari suara Nabi. Surah Al-Hujurat ayat 2. Kemudian Imam Malik sambung, faman rafa'a sawtahu 'inda hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faka'annama rafa'a sawtahu fawqa sawti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengangkat suaranya di sisi hadis Rasulullah, maka seakan-akan dia mengangkat suaranya melebihi suara Rasulullah. Imam Malik bila dia tengah mengajar, ada orang angkat suara dan dia tengah sampaikan hadis, ada orang angkat suara lebih daripada suara dia, maka dia kata, rendahkan suara kamu. Ughdud min sautik, rendahkan. Kerana orang yang angkat saudaranya pula dah. Tu nak abang, tu nak habis tu. Dia mula suaranya jadi saudaranya, nak balik lah. Orang yang angkat suaranya di sisi bacaan hadis Rasulullah, maka seolah-olah dia angkat suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang baca Quran, dia buat tak tahu lah. Buat tak tahu. Sama orang duk baca nu atas, khatib duk berkhutbah, dia duk tekan handset. Sampai dah ni perasan dalam teks, bukan kata teks Pulau Pinang, teks JAKIM. Saya baru ni saya baca teks JAKIM, ada tajuk yang sangat baik tentang Palestin. Jadi biasanya saya berkhutbah, saya tak pakai teks. Tapi hari tu kebetulan tengok-tengok teks JAKIM punya, terus saya print
pergi baca di Masjid Sungai Libong Kecil. Bagus teks tu tentang Palestin. Teks JAKIM pun ada pesanan, jangan bermain handset, jangan bermain dengan handphone. Pasal apa? Pasal budaya tu dah menyeluruh satu Malaysia. Duduk belakang main handset, tekan handset. Tak dan dah masa. Dah lah hang jarang main masjid. Hang main masjid hang nak tekan juga Facebook, hang nak tekan juga Twitter. Tak dan ke duduk sat baca Quran, ambil mushaf. Main handset. Kadang-kadang bukan tengok apa, tengok WhatsApp. WhatsApp ni bukan benda hak kita nak seronok, benda hak kita penting yang orang hantar. Kalau kita nak hiburan sikit, kita buka lah TikTok, baru ada orang mengaikan puyuh. Seronok tu tak tengok orang mengaikan puyuh, dia balik tu. Lagi dia pi tanglim pula, dia mengai tanglim pula, ikan ruan pula. Duduk tengok tu sejam. Duduk tengok umpan tenggelam tu, pelampung tenggelam. Tengok dia berumpan apa. Yang mereka bila kita nak rest kita buat kerja banyak, tengok mengaikan puyuh pun syok. Ni saja tengok WhatsApp tak ada kerja, saja nak bagi ada benda juga kacau dia mendengar khutbah. Heran. Baik, tak kenal apatah lagi bila ayat Quran dibaca. Jadi kita tak boleh buat tak heran dengan ayat Quran. Baik, Syekh Abdul Halim Mahmud, Rektor Al-Azhar, ketika beliau berkuliah di dalam Masjid Sayyidina Husain, lintas jalan daripada Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar sebelah, Masjid Sayyidina Husain lintas jalan. Di sana disemadikan kepala cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badan tak ada sama. Cucunda Nabi dipenggal kepala. Badan mungkin di Karbala. Kepala yang ada di Masjid Sayyidina Husain, Qahirah, Mesir. Bila dia di Masjid Sayyidina Husain, dia tak pakai mikrofon. Almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud. Orang tanya dia pasal apa? Aku malu untuk mengangkat suaraku ketika mana cucunda Rasulullah ada bersama. Dia segan pasal di situ ada disemadikan kepala cucu Nabi radhiyallahu anhu, Sayyiduna Husain. Sayyiduna Husain. Baik, saya tadi duk belik-belik nota-nota lama. Saya teringat satu ketika saya pergi ke radio. Masa tu seorang ustaz bagi penyampaian. Bukan, dia bersiaran langsung daripada radio. Tak sebut radio mana. Saya pun buka, masa tu buka kereta, buka radio dalam kereta, dengar berlaku beberapa kesalahan. Antaranya ustaz ini mengatakan bahawa isteri Nabi yang berketurunan Yahudi namanya Zainab binti Jahshin. Yang betulnya Nabi ada isteri keturunan Yahudi namanya siapa? Safiyah binti Huyai. Pak dia Huyai bin Al-Akhtab, itu ketua kaum, satu kaum Yahudi. Nabi menikah supaya jinak Yahudi kepada Islam. Safiyah binti Huyai. Jadi disebutkan oleh penceramah ini isteri Nabi yang Yahudi namanya Zainab binti Jahshin. Itu kesilapan besar. Zainab Quraisy. Satu, tak apa lagi, saya pun tak apalah, ustaz ni lupa kot. Kan kita ceramah ni lupa. Lepas tu mula main satu lagi. Dia sebut pula, dia kata sahabat Nabi yang menikah dengan anak Nabi siapa dia? Dia kata Sayyidina Umar. Umar menikah dengan anak Nabi.
Kita kata ni lagi merepek. Umar pak mentua Nabi. Nabi menikah dengan anak dia Hafsah binti Umar. Mana bila pula dia menikah dengan anak Nabi, silang kot mana? Nabi menikah dengan anak Sayyidina Umar. Jadi penceramah ni mungkin dia tersasul kali kedua. Dia kata sahabat Nabi yang menikah dengan dua anak Nabi adalah Sayyidina Umar. Jelas disebut. Silap, yang betulnya Sayyidina Uthman bin Affan. Yang tu maklumat yang kita patut dalam kepala dah. Menikah dengan Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Lepas mati seorang, dia menikah seorang lagi. Saya pun tak apa lagi. Tak apa lagi. Lepas tu dia main, dia kata Sayyidina Husain ni nama ni saya sebut Sayyidina Husain ni. Tu yang saya teringat ni. Husain ni sebutan orang Arab Mesir, dia kata. Hak betul Hasain. Saya kata hak ni merepek hang pemohong gua. Saya hantar kat DJ. Saya kata ni merepek ni, hampa rakam ni, hampa tak semak. Dia kata ustaz ni buat banyak kesalahan ni. Ceramah tak boleh ke tu. Kalau kita tak ingat, usia kita dah lanjut, tulis. Tulis. Jangan buat kesalahan yang fatal, yang besar macam tu. Nanti orang pening. Sayyidina Umar ni bukan anak dia, Nabi menikah dengan anak dia. Hari dia menikah dengan anak Nabi pula. Jadi tersasul tu, pening. Pening noh. Banyak sangat kesalahan. Itu kita nampak lalai. Kalau dia tersasul satu dua gagah lagi. Baik, itu sebahagian yang saya ingat tu. Saya baru dengar berapa minit ya masa tu. Kebetulan kalut 10 minit tak sampai dah berlaku 3 kesalahan yang fatal. Tu tak dengar lagi, lama ni. Jadi Sayyidina Husain sebut Husain, tak ada sebut Hasain, Husain. Hasin ya nun Husain. Okey baik, sama boleh cerita sebelum kita berhenti. Habis bawah ni sikit ya. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. Kata Sayyidina Umar, aku suka untuk melihat kepada seorang pembaca, yakni pembaca Al-Quran yang pakaiannya putih. Maksud dia baca Quran berpakaian putih. Putih adalah warna yang Nabi suka. Penutup untuk malam ni, mulahazah, sedikit ulasan. La yushtaratu li tilawatil Qur'ani satrul awrati bal huwa mustahabbun lit ta'zim fayajuzu lil mar'ati mathalan an taqra al Qur'ana fi baitiha wa hiya kashifatun an ra'siha. Tidak disyaratkan untuk menutup aurat ketika pembacaan Al-Quran. Saya ulangi, tidak disyaratkan menutup aurat ketika membaca Al-Quran. La yushtaratu li tilawatil Qur'ani satrul aurah bal huwa mustahabbun lit ta'zim. Bahkan yang tepatnya ia adalah sunat untuk memuliakan, yakni memuliakan Al-Quran. Hukum tutup aurat ketika mana baca Quran sunat. Maka harus, kata Syekh Ahmad Hussein, bagi seorang perempuan sebagai contoh di dalam rumahnya untuk dia membaca Quran kashifatun an ra'siha, dalam keadaan tidak bertudung, yakni tidak menutup kepalanya. Saya faham. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Baik. Kita bila semayang tutup aurat jadi syarat. Tak tutup aurat semayang tak sah. Tak sah, no? Tak apa, biasa. Tapi baca Quran tak disyaratkan tutup aurat. Seorang perempuan dia duduk atas katil, dia pakai telekung lah. Dia nak tidur lah ni. Ustaz nak ambil telekung tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perlu nak dia tutup aurat? Tak perlu. Kalau dia habis semayang, dia pun buka telekung dia,
tu nak baca Quran tanpa pakai telekung, tanpa tutup aurat. Boleh tak? Boleh. Cumanya kita nampak ia dekat dengan makruh, tak apa cantik lah. Sunat dia jaga aurat. Sunat dia jaga aurat demi mengagungkan Quran. Pakai telekung elok baca Quran. Tapi ada kalanya macam saya sebut tadi, atas katil isteri kita dah tidur, duduk baring dah, dia pakai tudung ke atas katil dah, nak tidur lah ni. Dia apa kata nak abang nak baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Okey. Baca Quran tu, ya baca. Maka pakai tudung tak? Kalau dia pakai tudung lagi baguslah, dia pergi baca. Tapi dia pun macam kita, bila duduk atas pembaringan bersedia dah dengan pakaian nak tidur, maka boleh walaupun dia tak bertudung ketika itu dia baca Quran. Jadi kita nampak, kalau dalam keadaan yang kita nampak sangat mudah untuk menutup aurat, tutup aurat. Macam lepas semayang duk pakai telekung dah ambil arihal Quran, pakailah telekung tu terus, senang kan? Dia dah tutup aurat. Buat apa nak pergi buka tudung, nak hilangkan pengagungan pada Quran tu? Teruskan pakai tudung tu, pakai telekung. Dah duduk tempat sesuai. Dia dah pergi mengaji bab lain, ustaz ajak bab Quran sikit, suruh baca Quran. Dia memang dalam keadaan bertelekung. Tapi biasanya tak tutup aurat ni masalah di rumah lah, di rumah. Okey. Tapi dalam keadaan tertentu, contoh dia masa tidur, dia pun dah nak tidur betul, memang tak pakai tudung lah, maka tak tahu kau ada siapa suami suruh bini tidur pakai telekung, dah hang tidur tak tutup aurat tu. Kacau lah, suruh bini nak tidur tak pakai tudung, jenuh. Habis dia kata abang tak pakai serban pun tidur. Kacau. Baik, jadi memang tidur mana pakai tudung perempuan. Tapi dia nak baca ayat-ayat, nak zikir apa semua tu, baca lah, tak ada masalah. Maka sebab itu faham, tidak disyaratkan membaca Quran itu perlu menutup aurat. Tapi bagi kena pada tempat lah. Ada juga naik di TikTok sebagainya di Indonesia, budak-budak muda pakai seluar pendek, duduk 3 orang, tapi suara sedap. Seorang tarik wadduha wallaili idza saja, pakai seluar pendek tau. Kawan dia sambung, seluar pendek ke? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul, tak lah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hatu nampak tak kena, tu tak kena. Tapi boleh ya baca Quran, boleh ya. Kalau mereka tak boleh dalam Facebook, tak boleh dalam TikTok, tak apa. Dan kalau tak melihat aurat sesama mereka, tak ada masalah. Kalau ni masalah mereka bubuh di media sosial dan mereka duduk sama-sama mereka, aurat lelaki dengan lelaki mana sama, pusat lutut, pusat dan lutut. Baik, jadi sesama mereka pun kena tutup juga. Jadi baca Quran macam tu tak kena lah, tak kena. Pasal dia kalau di rumah lain, dia seorang-seorang, tu lain cerita. Hak ni dia duduk dengan kawan, lepas tu bubuh pula di media sosial. Tu nampak tak beradab. Tu tak beradab. Dan aurat dia bila orang lain tengok ketika itu, dia jadi berdosa. Dia jadi berdosa. Baca Quran buat dosa. Tu yang masalah. Baca Quran sunat, tapi dosa tu benar besar. Yang tu tak kena. Tu macam artis. Saya pun duk fikir dan nak forward ke tak. Ada artis-artis yang, contoh artis barat yang taubat, betul masuk Islam, suara sedap, pompus, baca Quran tu hari sedap, tudung tak apa sempurna, nak post ke tak, nak post ke tak. Saya agak berhati-hati masalah ni.
Dia baca Quran tu bagus, tapi hak isu atas ni tak apa sempurna tu satu bab. Jadi kita post, orang dapat dua benda sekali. Sama ada orang tengok aurat dia atau orang dengar suara dia. Dua-dua akan berlaku. Jadi kita agak berhati-hatilah. Kalau ada orang lain yang perlu kita, yang lebih baik untuk kita post, dia pakai tudung sempurna, lepas tu dia baca Quran pun tertib, lebih, yang tu lebih utama. Kita ada banyak qari-qari dan sebagainya, qari'ah yang mana yang tertib itu kita tolong, kita sharekan. Itu lebih baik daripada kita viralkan yang kurang baik pada penutupan aurat dan sebagainya. Baik, insya-Allah jadi kita berhenti di sini dulu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, zuriat-zuriat kami, serta seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini, tenangkan hati kami di sini, lapangkan rezeki dunia kami dan jadikan di dalamnya limpahan keberkatan. Ya Allah, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana. Ya Allah, anugerahkan kami kekayaan yang sebenar-benarnya di sana, kekayaan hakiki dan abadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.